Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar anak murid Ustaz dan Ustaz kecil sekalian? Ya, Alhamdulillah hari ini kita akan sambung kelas kita, kelas fiqah tahun 4. Untuk kelas yang keberapa kali ini? Kelas yang kelima. Okey, PDPR fiqah tahun 4 kelas yang kelima. Okey, ingat lagi tak apa yang kita belajar untuk kelas yang keempat? Kelas keempat kita belajar berkaitan dengan apa? Dengan khut apa khut apa? Khutbah Jumaat. Kita dah belajar berkaitan dengan solat Jumaat, dan kita telah belajar pengertian dan juga syarat sah khutbah Jumaat. Kan? Ingat, kalau siapa tak ingat tu boleh tengoklah video kelas yang keempat, PDPR Fiqah tahun 4 kelas yang keempat. Jadi hari ini kita akan mula kelas yang kelima. Kita akan sambung juga berkaitan dengan tajuk khutbah Jumaat. Tapi hari ini kita masuk berkaitan dengan rukun. Rukun tu apa? Ustaz rasa Ustaz terangkan dah. Rukun ni adalah perkara yang berlaku semasa ibadah tersebut. Contoh dia, rukun solat. Rukun solat apa dia? Pertama, niat. Niat tu mesti awak buat waktu dalam solat. Contoh dia, takbiratul ihram. Buatlah tu. Tu dalam solat lah tu. Beza dengan syarat sah dengan apa ni, syarat wajib. Itu Ustaz terangkan kan. Siapa yang tak ingat boleh tengok balik kelas yang pertama sekali. Okey. Jadi tanpa buang masa kita akan teruskanlah. Okey. Untuk yang pertama, rukun khutbah Jumaat. Ustaz pertama, memuji Allah dalam khutbah pertama dan kedua dengan lafaz Alhamdulillah. Ini biasalah kalau yang lelaki tahu lah kot. Kalau dengar khatib dia akan mula Alhamdulillahil qail. Macam-macam lah. Ah, Apa ni, segala puji bagi Allah. Tu lah tu. Alhamdulillah. Maknanya dalam khutbah pertama dan kedua kita mestilah menyebut kalimah Alhamdulillah ataupun yang setara dengannya lah. Maknanya kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam lah cara puji Allah ni. Yang paling mudah Alhamdulillah. Yang paling susah banyak lagi lah perkataan-perkataannya. Okey, yang kedua, membaca selawat ke atas Nabi Muhammad pada khutbah pertama dan kedua sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini wajib lah. Kalau apa ni, kalau waktu senggang tu ada kan khatib kan, muazzin, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sebenarnya itu muazzin tu suruh kita selawat. Kan? Dia suruh kita balas tak balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini wajib Kalau maknanya kalau khatib tak berselawat kata Nabi, kita dengar mana selawat? Tak ada selawat, maknanya khutbah tu terbatal. Kalau tak ada khutbah Jumaat, maknanya kalau contoh tak selawat, khutbah batal. Kalau khutbah batal so Jumaat pun sekali lah. Kena ada, tapi kena ada orang yang sedar lah. Okay, yang ketiga, memberi peringatan supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah pertama dan kedua. Ini pun sama juga. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih. Ni yang lelaki insya-Allah lah so dengar. Maknanya khatib mestilah dia beri peringatan supaya bertakwa kepada Allah pada khutbah berapa? Pertama dan kedua. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, membaca satu ayat Al-Quran dengan sempurna. Dengan sempurna ni maknanya apa? Makna daripada awal ayat sampai akhir ayat. Contoh dia apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat yang sempurna lah. Kalau yang tak sempurna macam mana? Siratal ladhina an'amta alaihim. Itu tak sempurna. Maknanya dia belum satu ayat lagi. Maknanya mestilah khatib tu baca satu ayat penuh daripada awal ayat sampai akhir ayat. Tapi kalau kita kadang biasa dengar, kadang dia baca banyak ayat kan. Ada ayat yang baca tak sempurna. Tapi dia kira ambil ayat yang sempurna lah. Dalam khutbah pertama atau. Ni atau. Kalau yang ni dan. Kau tengok yang atas ni. Dan. Ni dan. Dan maknanya dua-dua lah. Yang ni dan. Nombor 3 ni memberi peringatan supaya bertakwa. Ini dan. Maknanya pertama dan kedua. Tapi yang baca ayat Quran ni, sama ada khutbah pertama atau kedua. Okey. Yang terakhir, berdoa pada khutbah kedua. Ini biasalah kalau lelaki kan. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat.
wal mu'minina wal mu'minat wal mu'allimina wal mu'allimat al ahya'i minhum wal amwat. Lepas tu ada sami'u mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat, macam-macam lah kan, sampai habis yang ada doa kepada sultan dan sebagainya lah. Biasanya doa ni untuk apa? Untuk keampunan dan keselamatan kaum muslimin. Okey, sekarang ni kita mudahkan. Yang pertama apa dia? Apa ni, puji Allah. Senanglah puji Allah. Alhamdulillah. Yang kedua, membaca selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga, peringatan bertakwa pada Allah. Ittaqullah, awak tulis ni tak apa, ittaqullah ataupun takwa kepada Allah. Yang keempat, baca ayat 1 ayat Al-Quran. Yang kelima, berdoa. Berdoa ni doa apa-apa je lah, tapi antara yang biasa dibaca doa kepada kaum muslimin. Okey, kita teruskan. Perkara-perkara sunat ketika berkhutbah. Ni perkara sunat ni mana apa? Perkara yang kalau khatib tu buat dapat pahala lah bagi khatib tu. Jadi kalau dia buat elok lah buat kan. Okey, yang pertama kita tengok. Khatib berkhutbah di atas mimbar atau tempat tinggi. Ini sunat lah. Mana kalau siapa yang selalu pergi masjid, tengok ada satu tempat kan. Biasa kalau nak khutbah Jumaat, dia akan duduk satu tempat tinggi, betul tak? Tempat tinggi ataupun satu yang ada tempat kayu tu. Tempat kayu tu panggil mimbar lah. Mimbar tu tempat mananya khatib duduk situ dan bagi khutbah. Itulah dia mimbar. Kita panggil istilah dia mimbar. Atau tempat tinggi. Kadang-kadang dia tak ada tempat kayu tu. Imam tu pergi naik tangga kan, duduk satu tempat tinggi. Yang penting lebih tinggi daripada makmum lah. Itu sunat. Yang kedua, membaca khutbah dengan terang dan fasih. Ni biasalah kita kebanyakan khatib ni dia baca khutbah kan. Adalah yang bagi ceramah sendiri, tapi takut lari tajuk ataupun tidak kena dengan apa yang nak disampaikan oleh Majlis Agama Islam pada ketika itu. Mungkin ada silap ke apa. Jadi disediakan teks. Teks ni memang Jabatan Agama Islam Selangor bagi dekat khatib-khatib ni untuk ini panduan khutbah untuk minggu ini. Khutbah hari Jumaat tu lah. Dia mesti dibaca fasih lah. Tak adalah ni dibaca boleh pula gagap. Kalau gagap tu sampai bila nak ambil khutbah kan. Jadi dibaca terang. Kita mestilah mengamalkan kebersihan. Kita mestilah menjaga kesihatan. Contoh, tak ada kita mesti itu tak boleh lah kan. Okey, tengok yang ketiga, memandang kepada para jemaah. Ini sunat lah. Tak adalah pergi pandang teks, pandang bawah kan. Orang baca tak pandang langsung. Jemaah ni kenapa Tok Imam tu tengok kertas tu kan. Punya Tok Imam tu tak bawa spek mata, rabun tengok kan. Rabun dekat ke tu. Tak nampak kan. Kena pandang para jemaah supaya ada interaksi antara imam dengan ataupun yang bagi khutbah dengan para jemaah. Yang keempat, memberi salam sebelum khutbah. Ni kita pun kalau jumpa orang mesti bagi salam kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sampai-sampai aja. Okay, hari ni kita akan teruskan khutbah Jumaat. Taklah macam tu kan. Mesti bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestilah, itu kewajipan lah. Mana-mana orang pun kalau khutbah dia akan bagi salam. Biasanya khatib duduk sebentar selepas memberi salam. Ni yang duduk sebentar ni waktu sebelum nak masuk khutbah yang kedua. Khutbah pertama kan dah habis khutbah pertama. Okey, lepas tu duduk sebentar, duduk kejap. Okey, lepas tu baru bangun. Biasa kalau lelaki awak nampak lah. Dia akan duduk kejap, lepas tu dia akan sambung untuk khutbah kedua. Okey, yang seterusnya, khatib menyampaikan khutbah secara tertib. Tertib ni maknanya ikutlah turutan dia. Baca nota tu ataupun poin-poin tu tersusun. Nombor satu dia pengertian. Lepas pengertian masuklah dalil ke apa, bincang tu satu-satu. Okey, seterusnya khatib memanggang lah. Khatib memegang tongkat ketika berkhutbah. Ini sunat lah. Kalau biasa awak tengok kan dia pegang tongkat tu, itu adalah sunat. Sunat-sunat dia dapat daripada mana ni? Ini adalah perkara yang diamalkan oleh Nabi lah. Nabi bila Nabi berkhutbah, Nabi duduk atas mimbar. Waktu awal-awal tu Nabi duduk atas
satu pelepah tamar. Pelepah tamar kan. Siapa yang pernah dengar kisah, waktu tu Nabi dah dapat mimbar baru. Mimbar yang elok lah. Maknanya cantik lah mimbar tu kan. Jadi Nabi pun nak pergi dekat mimbar tu untuk bagi khutbah. Bila Nabi nak pergi je, tiba-tiba dengar satu tangisan macam budak yang menangis. Kuat sangat. Kuat sampai suara sahabat pun dengar. Cari-carilah bunyi apa. Rupanya bunyi apa? Bunyi pelepah tamar tadi yang mana yang Nabi selalu duduk atas apa pelepah tamar tu kan. Sebab tu Nabi khutbah sebelum ni. Lepas tu Nabi nak pergi mimbar baru. Tapi dia tak duduk dah atas tu. Jadi dia nangislah, dia takut yang Nabi tinggalkan dia. Tapi Nabi kata maknanya pelepah tamar tu akan bersama-sama dengan Nabi di syurga kan. Antaranya lagi Nabi memegang tongkat. Waktu khutbah pun memang Nabi pegang tongkat. Nabi pegang tongkat berkhutbah kan. Tak kisahlah tongkat tu macam mana. Ambil lah apa ranting kayu ke pegang. Jadi tongkat. Ambil batang menyapu tu jadi tongkat. Tapi kalau masjid-masjid biasa, elok lah tongkat dia kan. Tongkat cantik kan. Orang tengok tu ada pakai kayu-kayu mahal punya. Dia nampak Islam ni satu agama yang kemas. Yang mementingkan kecantikan kan. Dia janganlah pakai batang menyapu kan. Tapi kalau dia tak ada, nak dapat sunat, peganglah batang menyapu. Tak ada masalah kan. Okey. Seterusnya, ni yang terakhir lah pada tajuk khutbah Jumaat, iaitu hikmah khutbah Jumaat. Kenapa bila kita buat khutbah Jumaat ni, apa yang kita akan dapat? Okey, Ustaz ni yang kena baca lah. Tadi tu tak baca kan. Okey. Dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Islam. Kedua, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Ketiga, dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Keempat, dapat mengetahui al-ihwal semasa. Ini lebih kurang apa yang kita akan dapat lah sewaktu kita dengar khutbah. Kita tengok yang pertama, dapat meningkatkan keyakinan terhadap syariat Islam. Kebiasaannya kalau waktu khutbah ni, kita cerita tentang keindahan Islam, kita cerita tentang kebaikan yang ada dalam Islam. Contohnya kebaikan solat. Jadi bila kita dengar tu, yang lelaki ni dengar, bagus rupanya solat ni terhadap kehidupan kita. Bagus rupanya puasa ni dalam kehidupan kita. Jadi kita yakinlah kenapa bila Islam buat sesuatu tu, mana ada sebab dia. Sebab Allah yang ciptakan kita kan. Ya Allah mestilah lebih mengetahui. Jadi Allah turunkan satu perkara tu, mestilah ada kebaikan kepada manusia. Tempat dia mana cerita dekat mana? Antaranya tempat dekat khutbah Jumaat. Yang kedua, dapat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Ni mestilah bila kita dengar majlis ilmu, insya-Allah. Dan lagi-lagi khatib ingatkan kita, bertakwalah kamu kepada Allah. Yang keempat, dapat nasihat dan pengajaran daripada isi khutbah. Ni lebih kurang sama je ni. Yang keempat, dapat mengetahui hal ehwal semasa. Ni antara bila khutbah ni, antara yang penting lah bila sampai khutbah kan, dia adalah kesimpulan kepada minggu tersebut. Ni sepatutnya lah. Contoh dalam minggu tu berlaku apa? Berlaku kes murtad contohnya kan. Ni semasa juga ni ada kes murtad. Jadi apa yang perlu khatib sampaikan tentang isu murtad. Contohlah ada isu orang menghina Islam. Jadi pada minggu tu isu tu panas kan. Jadi khatib pun bincangkan sikit. Okey, hari ni kita ada agama Islam dihina dan sebagainya kan. Jadi waktu khutbah Jumaat tu kita nak sampaikan kepada orang-orang kampung bahawa ada isu semasa yang berlaku. Contohnya pasal COVID kan. Tok Imam beritahu lah. Pasal COVID, ceritakan tentang kebaikan vaksin dan sebagainya. Tentang musibah yang Allah timpakan kepada kita. Mestilah bersabar, semua macam-macam kan. Jadi itulah dia untuk kita mengetahui hal ehwal semasa. Itu saja kelas hari ini. Kita ulang balik apa kita belajar. Yang pertama kita belajar rukun khutbah. Rukun khutbah ada 5 kan. Kita malas sebutlah. Tadi kita dah baca kan. Seterusnya kita belajar tentang perkara-perkara sunat ketika berkhutbah. Ni perkara sunat dapat daripada mana? Perkara yang diamalkan oleh Nabi lah ketika Nabi berkhutbah. Dan terakhir sekali, kebaikan yang kita dapat daripada khutbah Jumaat. Okey, untuk latihan mudah je. Awak salin je ni. Salin rukun, salin sunat ketika khutbah dan juga hikmah khutbah Jumaat dalam buku tulis. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.